Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimah, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita bersama, dan saya malam ni bawa satu perbezaan sikit kerana kita, tapi still masih dalam skop perbincangan kita, iaitulah memahami kalamullah. Cuma saya nak pergi kepada perbincangan asal atau asasnya, iaitu berkaitan dengan betapa kita menyedari dalam kehidupan kita ni soal kepentingan atau memahami kalamullah ini pada sebahagian orang tidak menjadi keutamaan. Ini berlaku pada sebahagian orang. Kalau tuan-tuan perasan, dalam culture, suasana masyarakat kita ni, berkaitan dengan Al-Quran, kita hanya membudayakan istilah membaca yang kita faham dengan bacaan yang, ataupun sesuatu yang dituntut terhadap Quran itu adalah membaca dengan tajwid, fasahah, makhraj dan sebagainya. Itu saja tahap kefahaman yang kita, ataupun tuntutan yang kita lakukan, tanpa menafikan itu memang sesuatu yang dituntut. Tetapi sebenarnya kita secara hakikatnya tidak mencapai kehendak Iqra yang sebenar. Allah Ta'ala menyatakan pada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra pada ayat yang pertama itu, atau perkataan pertama itu yang disebutkan oleh Jibril kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu, bukanlah Iqra yang kita lakukan itu. Kerana Iqra yang dituntut adalah Iqra yang membawa kefahaman. Barulah Iqra, barulah membaca. Kalau tuan-tuan kata dengan membaca atau melafazkan kalamullah itu tanpa kefahaman ataupun memahami perkataan itu adalah membaca, itu tidak betul sebenarnya. Sebab tak mungkin satu benda yang kita baca di dalam kehidupan kita ini, apa sahaja sumber, surat khabar ke, majalah ke, whatever lah, yang mana kita baca, kita tak faham. Ada tak tuan-tuan? Cuba bagi satu, apa dia? Quran je lah. Kita baca tak faham, betul tak? Lain pada tu, semua faham. Apa dia? Maksudnya walaupun mula-mula tak faham, kita akan usaha untuk fahamkan lah. Kalau mungkin tuan-tuan belajar di sekolah, apa semua menengah ke universiti ke, tak kisahlah, mungkin mula tak faham, tapi akhirnya akan faham lah. Tapi Quran ni 30 tahun kita baca surah An-Nas, tak faham sampai sekarang. Betul tak? Setuju tak saya juga? Kalau tak setuju, saya nak test orang. Malah siapa boleh terjemah kat saya surah An-Nas? Surah An-Nas ya, bukan surah Al-Ma'idah.
menunjukkan kita ada satu sudut kelompongan di situ yang perlu kita perbaiki. Dan itu yang saya buat di kuliah di sini, iaitu kita baca tafsir atau tadabbur, tapi saya menemui dalam pendekatan tu ada jugalah kelompongan yang mana dia tak menghasilkan ingatan. Contohnya kalau kita bahaskan surah Ad-Duha atau apa sajalah surah, adalah kefahaman, ibrah, tapi tak ingat. Habis gitu je lah, balik lagi kita kena tarik, cerita Quran tu hilang. So dia tak begitu impact lah kan? Walaupun usaha tu mudah-mudahan ada nilai lah kan? Tapi tak begitu berkesan. Kerana Al-Quran ini, kalau tuan-tuan perhati dalam Al-Quran, apa Allah Ta'ala sebut? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila Quran ni didengar, dibacakan kepada orang mukmin ni, bertambah iman. Dan dia juga sebut wajilat qulubuhum, gementar jantung hatinya. Saya tuan-tuan bukanlah satu orang yang bagus sangat, macam tuan-tuan lah, lebih kurang je kan. Cuma sikit saya ada faham kan, kerana saya belajar bidang bahasa Arab apa semua ni. Jadi antara ayat yang saya ni peribadi yang saya feel baca kalau saya jadi imam lah, iaitu ayat surah As-Sajadah. Surah yang kita baca setiap minggu, betul? Walaupun tuan-tuan tak baca, tuan-tuan dengar lah kan? Kebiasaannya begitu, iaitu subuh Jumaat, betul? Dan semalam kan, saya pengalaman saya membaca. Semalam satu orang share dengan saya, dia pula jadi pendengar. Saya pembaca, ni ada orang jadi pengalaman pendengar yang bercerita tentang ayat yang sama. Saya tak naklah cerita sebab saya rasa sendiri dari segi ayat tu ada sikit saya faham lah. Tapi si fulan ni, dia cerita ayat yang sama tapi backside, apa dia? Tak faham. Sebab apa? Ayat yang sama yang saya nak cerita tu, iaitu surah As-Sajadah itu, cerita tentang saat kita berdiri depan Allah yang sangat kritikal waktu tu. Jadi kalau saya baca, memang kat situ ada sikit terganggu sikit lah emosi, kerana saya membayangkan diri saya sendiri. Tuan-tuan rasa apa ayat dia? Siapa tahu? Ni surah As-Sajadah, tuan-tuan. Hafal tak surah Sajadah? Apa bang? Sajadah. Boleh lah sikit. Siapa tahu ayat dia? Ayat berapa saya tak ingat nombor ayat dia, tapi ayat dia kalau tuan-tuan tahu, baca kan. Saat manusia berdiri depan Allah Ta'ala, yang mana manusia yang pendosa ni, macam saya lah, bila saya baca ayat tu, dia jadi gementar. Jadi fulan ni tadi, dia cerita kat saya, dia pula dengar imam baca. Imam tu bukan saya lah, tempat lain lah, sama juga. Imam tu stuck juga kat situ, yang mana dia tak boleh rasa macam imam tu rasa. Ni dia share, tapi ayat yang sama. Apa yang saya nak bagi tuan-tuan, itulah Al-Quran. Mungkin saya pribadi taklah mampu the whole Quran tu saya feel macam tu. Banyak juga kelemahan saya lagi. Tapi itulah Al-Quran. Yang mana si fulan tu, dia cerita dengan saya, dia kata saya tak boleh. Dia kata saya start daripada tu, dia kata saya tak boleh jadi dah macam tu. Mana mungkin satu orang baca Al-Quran dalam keadaan menangis sebab kita kat belakang fikir nak makan, nak minum lepas isyak kat mana. Ataupun kalau subuh tu fikir nak sarapan kat mana lepas tu. Imam baca ayat sebab. So ayat dia pun tuan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim
Oh tuan-tuan, saya baca sendiri sini pun saya dah tak boleh tahan dah. Rabbana absarna wa sami'na, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Tuan-tuan, tu ayat dia. Tuan-tuan dengar selalu ayat tu kan? Betul tak? Ayat tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham, kita tak boleh nak fikir makan tuan-tuan. Ayat tu kalau ada lah kedai mamak pasang tuan-tuan, tak lalu. Letaklah roti telur, kuah banjir kuah atas, tak lalu makan tuan-tuan. Ayat tu. Lepas tu saya kalau orang pasang Quran kat kedai makan ni, saya tak berapa setuju. Orang biasa, dia faham benda tu nak berkat. Sebenarnya tak. Kalau kita dengar ayat tu, kita tak feel, tak kena tuan-tuan. Quran ni bila dengar dia mesti rasa. Quran bukan entertainment. Walaupun ada orang kata dia menghiburkan hati kan. Menghibur tu bukan maksud menghiburkan kita nak enjoy, tak. Menghibur tu menghidupkan jiwa. Tu maksud dia. Jadi kalau ayat tentang azab, takkan kita nak seronok. Ayat azab kita sedih lah. Kan? Jadi Quran diperdengarkan di tempat yang betul. Cuma taklah kata haram nak pasang-pasang lah. Dan kesesuaian tu maksud saya. Tu pandangan lah. Kan? Dia tak haram, dia harus dia boleh pasang di mana-mana kan. Dan bagusnya kan boleh dengar lah, cuma itulah tak faham. So apa yang saya nak sebut kat tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Al-Quran. Sebab itu Allah Taala sebut Quran ni diturun untuk ditadabbur, dihayati. Dan saya nak share pada tuan-tuan, saya sebut sebelum ni dah, dan alhamdulillah hari malam ni saya nak ambil kesempatan untuk share lah the new version, new culture untuk umat Islam. InsyaAllah tuan-tuan doakan perjuangan ni dapat kemuncak yang positif, yang mana kita nak perjuangkan satu teknologi untuk semua umat Islam faham Quran tuan-tuan. Sekurang-kurangnya insya-Allah 80% Al-Quran dengan guna teknologi ni kat mana-mana. Yang mana selama ni tuan-tuan baca surah An-Nas, Qul pun tak tahu maksud apa. Qul apa Qul? Qul apa? Katakanlah. Adalah 3-4 orang jawab. Qul tu a'udzu. A'udzu, aku berlindung dengan Rabbil, Tuhan, Falaq. Okey lah tu kan. Adalah dapat juga kalau imam baca. Dapatlah tangkap tu. Habis kalau qul a'udzu birabbil falaq, dalam otak kari ke belakang kambing, Jahanam. Itu maksud saya tu. Baca Yasin malam Jumaat, alhamdulillah, satu perkara yang positif. Tapi kalau baca Yasin duk fikir nasi biryani jamuan lepas tu, tak jadi. Betul tak? Kau tahu saya tak kisah. Tak apalah ustaz, nak buat macam mana ustaz? Kalau rasa macam tu tuan, tak payah pergi datang kuliah dah. Bila kita baca ayat contohnya, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Kan tu cerita apa? Qalu, mereka berkata, ya wailana, alangkah celakanya. Habislah kita ni. Ni orang yang menyesal kat dunia lu, dalam kubur kena azab, bangun daripada kubur pun tersentap. Sebab apa? Sebab dia tahu lepas kubur lagi teruk nak kena belasah. Ni cerita. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tu saya pun tak faham semua, tapi benda tu lah Quran. Kalau Quran tentang baca qul a'udzu birabbil falaq, tangan balas WhatsApp, itu bukan Quran tuan-tuan. Duk balas WhatsApp, ajak tunggu aku jap 10 minit aku sampai. Mulut duk qul a'udzu binnas, itu bukan Quran. Maksudnya tu bukan, tak sampailah hakikat Quran tu. Quran ni our life, jiwa kita kan. Nabi bawa Quran ni merubah sistem jahiliah. Sebab tu kita kacau bilau hidup kita. Quran ni duk karak.
Habis baca tak balik gitu. Dia tak masuk. Lepas tu bila saya duduk dengan perjuangan ni tuan-tuan, ui, saya cakap, ni gila ni kerja ni, saya kata. Kan? Kerja nak structure balik umat Islam ni letak pada fundamental yang asas, iaitu faham Quran. Dan tuan-tuan akan imagine setahun ke 2 tahun akan ada generasi umur 10 tahun faham 80% Quran. Akan ada tuan-tuan. Kita biasa dengar apa? Oh, ni budak ustaz 12 tahun khatam 30 juzuk. Baguslah, alhamdulillah. Kan, bagus khatam Quran. Hafal maksud saya tu. Khatam baca tu biasa kan. Khatam hafal. Tapi tidak begitu bagus kalau dia tak faham. Tapi tuan-tuan, kalau dia baca, hafal, faham, lain level tuan-tuan. Kan, lain level. Satu benda tu. Kan? So Quran ni tak dapat tidak, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, wajib difahami. Sebab tu dalam surah Muhammad Allah kata apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak mahu memikirkan, mentadabbur, memahami intipati Al-Quran, ataupun kata Allah, sebenarnya pintu hati mereka tu telah tertutup. Itu kan. Saya cakap benda tu lah. Saya bawa dua lah. Yang saya aktif selalu, saya bawa program solat. Selama ni pun sama. Saya kata solat tak faham, baca tahiyat tak faham. Ni bukan solat seminggu sekali, bukan solat seminggu 2 kali. Hari-hari berpuluh kali baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Tak faham. Saya rasa siap sedia nak kena belasah dengan muka nangki. Saya bubuh terus ya. Kalau baca setahun sekali, okeylah tak faham. Ni baca berpuluh kali tak faham. Koklah tebal ni bacaan dalam solat tu. Ini tu tak bacaan dalam solat yang rukun sajalah, ambil yang rukun. Selain ni pun cukup, selain ni. Cukup dah dengan terjemahan. Makna kata kita hafal 2 jam dah boleh ingat lah. Tiba-tiba kita baca 20 tahun tak faham. Oi, macam mana? Sebab tu kita, kalau tanya saya lah, walaupun mungkin tu compare saya orang mengaji agama, tak tuan-tuan. Dia bukan soal mengaji agama. Saya cakap tu terang, ada orang yang dia gelar diri dia ustaz, dia pun tak faham Fatihah. Saya cakap tu terang. Biarlah nama dia ustaz pun, saya boleh test kat dia. Bukan saya nak tunjuk saya pandai, tapi nak kata ada orang macam tu, saya pun banyak tak tahu juga. Tapi ada orang tuan-tuan tak pernah duduk dalam bidang bahasa Arab, hari ini faham 80% Quran. Tuan-tuan nak kata apa? Tak pernah duduk bidang bahasa Arab, tak pernah mengaji pondok ke madrasah. Makna kata, sebab tu Quran ni dia bukan eksklusif untuk difahami oleh ustaz, bukan eksklusif untuk difahami oleh tok-tok guru, tak. Quran untuk difahami oleh siapa? Seluruh umat Islam. So kat situ. So awareness, kesedaran ni penting tuan-tuan. Supaya kita tidak menganggap soal kefahaman Quran ni benda yang secondary. Benda yang tak faham pun tak apa. Tuan-tuan siap lah. Tuan-tuan rasa benda tu macam tak faham pun tak apa Ustaz. Siap. Dan saya cakap pada beberapa tempat, mungkin ada orang semua kata saya nak faham Ustaz. Masalahnya apa? Tak ada peluang. Maknanya yalah, kuliah, kelas semua limited. Kita pun yalah sebahagian kerja balik lambat. Bismillah. Kalau macam tu okey tuan. Nak faham, memang teruja nak faham, tapi kesempatan tak ada. Itu okey. Tak apalah nak buat macam mana kan. Kalau macam tu okey. Tapi kalau orang kata, alah Ustaz tak faham pun tak apa. Yang tu siap nak kena tibai. Bukan saya tibai kan. Tapi kalau kita nak, tapi kerana masalah komitmen apa semua. So nak tuan-tuan, saya present kat tuan-tuan satu teknologi ni yang sebahagian tuan-tuan mungkin dah pernah guna. Just saya nak tunjuk bagaimana teknologi ni insya-Allah saya nak perjuangkan tuan-tuan, saya nak bawa ke seluruh asbab daripada teknologi ni. Kalau daripada tangan saya umat Islam boleh faham 1,000, 100,000 umat Islam faham Quran tuan. Yang itu tuan-tuan tak boleh nilai dengan value pahala insya-Allah. So tuan-tuan harap keluarlah dia. Tu dia. Sebab keluar. So ni dia tuan-tuan. Teknologi yang akan ada di
gadget semua umat Islam satu hari nanti. Tuan-tuan doakan perjuangan ni tuan-tuan sukses. Dan saya kalau siapa yang bersama-sama nak join perjuangan kami, boleh tuan-tuan, untuk kita bawa teknologi ni, kesempatan ni, sebab dia ada value pahala yang jariah yang tak terkira. Dan terang saya katakan, memang kita design juga sistem teknologi untuk dua benda yang mana tuan-tuan boleh grab opportunity untuk ekonomi umat Islam. Terang saya kata. Kalau orang kata tunggang agama, tunggang apa? Kan memang macam tu lah nak hidup pun. Orang ceramah pun tuan-tuan bayar juga. Kan? Jadi sistem ni memang didesign dan value dia berbelah juta tuan-tuan. So memang company ni company yang sangat luar biasa. Saya dah duduk dengan orang yang bertanggungjawab membangunkan teknologi ni tuan. Saya cakap, saya belajar Al-Azhar tuan-tuan. Orang tu kan, tak tahulah kan, maknanya bukan bidang agama, tapi bila dia buat benda ni tuan-tuan, malu saya tuan-tuan. Kan, saya harap kuliah maghrib je lah saya cerita tentang Islam. Dia punya perjuangan tuan, buat benda ni, asbab dia benda ni. Kalau generasi umat Islam lahir dengan generasi faham Quran, saya tak tahu nak cakap. Tu je saya cakap. So now, saya show kat tuan-tuan ni, kita bermula dengan surah An-Nas. So malam ni kita belajar surah An-Nas lah tuan-tuan. Cukup tu. Okay, so tuan-tuan tengok macam mana. Okay, dia bergerak. Okay, dia akan keluar paparan macam ni. Okay, so now tuan-tuan, teknologi ni belum lagi secara official berada di Apple Store atau Google Play. Doakan sikit lagi. Sikit lagi, dalam seminggu dua lagi insya-Allah, doakan. Tak lama dah. So sekarang yang terpapar ni kita kena guna pakai link tuan-tuan. Tuan-tuan nak dapatkan link tu, tuan-tuan mungkin dah dapat dah link tu, mungkin ada pakai. So yang ni saya lah, saya punya link lah maksudnya. Saya as a dealer produk ni, dan saya is official partner daripada company. So saya bawa teknologi ni bukan semata-mata, of course kalau cerita tak ekonomi untuk live, tapi dia ada lebih besar daripada tu untuk growkan kehidupan umat Islam. So dia akan keluar macam ni tuan. Okay, simple saja. Untuk orang yang buta IT, insya-Allah boleh pakai. Tapi kalau buta langsung tak boleh buat apa lah tuan. Tapi tuan-tuan jangan pelik, ada ustaz yang memang buta tuan. Memang buta betul, full blank, guna teknologi ni. Saya cakap, selut tapak kaki kat kepala tuan. Ini memang, sekejap, kalau boleh saya tunjuk kejap lagi. Saya share kejap lagi. So tak apa, kita isyak berapa ni? Saya tak ada nak lama. Isyak berapa? 8? Sekejap saya nak tunjuk kat tuan, kalau boleh lah kejap lagi. Okay, so kita start dengan, tuan-tuan faham bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Ni orang Bandar Puteri ni takut tak faham bahasa Melayu. Saya tak faham bahasa Inggeris tuan, bahasa Melayu lah. So dia akan keluar paparan macam ni lah. Okay, kita akan belajar hari ni 5 perkataan je. First, so sistem ni tuan-tuan, kita tak bawa 100% Quran. Tak. Kita bawa 900 kalimah sahaja, yang mana kita tahu dalam Al-Quran ni banyak kali kalimah yang sama berulang, betul? So kita dah kaji tuan-tuan, dengan 900 kalimah tu insya-Allah kita faham almost 80% Quran. 900 kalimah je, betul. Sebab apa? Tuan-tuan tahu allazi, fi, min, sama. 4 kalimah ni je. Allazi, min, fi, sama. Ada bunyi tu. Okay. Allazi, maksud dia apa? Yang. Fi, di atau dalam. Min, dari atau daripada. Sama, langit. 4 kalimah dia tuan-tuan. Dalam Quran ada berapa? Takkan dia sabotaj ke? Okey. 4 kalimah tu dalam Quran ada 6,679 kali. Tu baru 4. So how about 900? So macam tu. So kita buat teknologi ni untuk 900 perkataan. Abang Arma macam mana? Guna teknologi ni ada kesan tak dengan dalam solat? Itu the real testimony, tuan-tuan tanya dia. So malam ni saya nak share kat tuan-tuan lah.
Okay. So untuk orang yang langsung tak reti baca Quran tuan-tuan, dia sedikit boleh membantu untuk dia belajar cara menyebut lah. Kat sini ada voice. Oh, tu, nampak? Okay. Oh, kuat bunyi. Okay, kemudian kat sini An-nasi. oh, laptop punya suara. Oh ya, yeah. Sorry tuan. Marah betul tu. Cuma kita fokus kat sini nak faham kalimah. Okay. So very simple sistem yang di apa nama dia modulkan step by step. Okay. Tuan-tuan kena ingat maksud kalimah ni. Qul apa? Katakanlah. Malam ni kita belajar sama-sama. An-nas. Yang jauh tu cuba dekat-dekat. Kalau dah pandai tak apalah. Kalau tak pandai sama-sama kita belajar. Sudur. Sudur apa? Dada. Al-jinnah. Al-jinnati. Jin. Yang ni tak faham tuan-tuan. Masuk yang 3 balik lah. Wa. Okay. So kat situ. So ni 5 kalimah ni kita dah tahu maksud dia kan. Kita start. Okay tuan. So dia akan keluar paparan macam ni lah. Qul a'udzu birabbin nas. Yang berwarna biru ni qul. Apa maksud dia tadi? Katakanlah. Okay. Nice. Okay, kemudian yang berwarna biru tu kalimah an-nas. Apa jawapan dia? Manusia. So kita select kat bawah tu. Nampak? So dia keluar maksud full lah. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan sekalian manusia. And then kita continue. Kemudian dia repeat tuan-tuan. Dia repeat balik. Qul tadi apa? Betul ke kamu semua menafkahkan? Betul tuan-tuan? True ke false? Ha? Kok ada yang kata betul memang nak kena tu. Okay. Kuat sangat. Oh, sorry. Okay. So continue. Very simple je. Sistem kita dah jelas. So manusia apa? Ha? An-nasi. Okay. Okay. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur apa? Dada. Siapa yang sebelum ni tahu dah masuk sudur tu dada? Ke baru tahu malam ni? Semalam ni tuan-tuan belajar lah, insyaAllah. So dia keluar yang membisikkan kejahatan ke dalam hati. Masuk sudur tu, dada tu dalam hati lah. Okay. So dada tadi apa? Sudur. Nampak tak? So repetition berlaku, dan sistem detect kita punya ingatan kat situ. Sebab dia pakai AI, Artificial Intelligence, untuk baca memori kita. Canggih tuan. Okay. Minal jinnati wan nas. Jinnah apa? Jin. Okay. Wa ni tak tahu parah. So dia keluarlah daripada kalangan jin dan manusia. Nampak tuan? Macam mana sistem tu ajar kita. And then, okay, al-jinnah apa dia? Jin. Try kita jawab salah tengok. Try, nak type saja je. Dia bagi macam mana tuan-tuan tengok. Ni salah ni, dia rekod tuan-tuan. Dia rekod kita punya kesalahan. Kita ada buku prestasi kita. Saya tunjuk. Okay? And continue. Wa dan. Okay. Kita habiskan buffer atas tu. Okay. Sekarang tap the pair. Dada apa? Sudur. Qul. Katalah kita tekan manusia. Dia tak boleh masuk tuan. Dia tak ngam. Qul manusia. Memang tak jadi. Kena tekan juga. Qul katakanlah. An-nasi. So kat situ. Okay. Then Wa jinnah lah. Okay. So tuan-tuan, 5 perkataan yang kita belajar ni, tuan-tuan tengok. Dalam Quran ada diulang 10,140 kali. Yang 5 ni tadi. Wa saja berapa banyak, jin saja berapa banyak, an-nas saja berapa banyak. So jumlah semua tu 10,140 kali. Itu saja merangkumi 9.5% daripada Al-Quran. Dan kita belajar tadi lebih kurang dalam 3 minit untuk 9% daripada Quran. So kat situ itu baru 5 perkataan. Saya dalam saya punya handphone ni, saya guna, yalah orang kata ustaz ke apa, tapi saya tak teruja tuan, saya baru guna 500. Tuan-tuan tahu, ada orang memang bukan ustaz,
dah habis dah 800 perkataan dia hentam. Kan? Kita suruh belajar sehari 5 perkataan lah. Dia hentam 2 minggu 800 perkataan. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Dia punya pulun tu kan. So apa saya nak tunjuk kat tuan-tuan, bukan sekadar itu sebenarnya sistem ni. Dia ada yang ni. Okay. Dia ada kat sini. Tuan-tuan tengok. Yang ni saya kata buku rekod prestasi. Tadi kita belajar 5, kat sini perkataan dia 5 new. Tapi kita tak tahu level ingatan kita kat mana, betul? Ingat sungguh ke 5 tadi? 5 tu. Tapi saya yakin tuan-tuan ingat. Tapi nak bagi tahu sistem ni dia betul-betul nak kita ingat. So dia tengok kat mana level ingatan kalimah kita tadi tu. So dia suruh kita buat apa? Kita kena praktis, tuan-tuan. So 5 ni tak begitu susah lah. Tapi kalau 50 tuan-tuan, masa tu memang fit 500 tuan-tuan yang cerita. Kan? Masa tu memang kan. Tapi itulah fungsi dia untuk kita faham dan ingat. Kan? Ni. So ada time. So sudur anak-anak betul ke salah? Jom kita pula. Al-jinnah apa? Jin. Qul. Manusia. An-nas. Wa. Dan An-nas. Try lah jawab salah. Try saja. Okay. Manusia. Jin. Try jawab salah. Try. Saya nak tunjuk kat sistem ni kat tuan-tuan. An-nas. Okay. An-nas. Manusia. Ni laju ni. Kan? Kalau orang biasa buat terkekial juga sebenarnya. Kan? Nas, manusia. Okay, tak apa, biar dia habis. Okay, so function dia kat sini. So tadi kita jawab 16 soalan, 14 betul, 2 salah, betul? Dan dia pergi kat sini tuan. Kita boleh tengok prestasi kita kat mana. Yang ni ada rank. Maknanya antara semua pelajar-pelajar yang tengah guna sistem ni, kan? So yang saya tengah guna ni, kita nombor 14 lah. Dalam waktu sekarang, dia ada fasa, dia ada time dia lah. Okay, so nampak tuan? Gini. So 5 perkataan yang kita buat tadi, kalau tanya saya, belum begitu membanggakan lah. Sebab good ni masih tinggi. So kalau yang betul-betul strength, yang betul-betul power, weak ni kosong atau 1-2 atau rendah, good ni pun rendah, semua pergi kat strong. Okay. So kalau tuan tengok, dia akan jadi macam ni untuk 500 perkataan. Tak apalah. Yang pentingnya, saya 500 tu strength saya tinggi lah. Tapi nak sebutnya, kita nak kena strength, baru ingat. And itu baru satu level. Kita jawab tadi, ada jawapan, betul? Betul tak? Ada jawapan kan? Sekarang ni sistem test kita jawab tanpa jawapan. Okay, 5 perkataan tu, so dekat sini. So apa dia buat? Kita akan tekan button play tu ni. Dia akan play sendiri setiap kalimah tu, tapi dia akan keluar maksud dia. Tapi dia delaykan jawapan Melayu tu supaya kita jawab dulu, untuk kita betul-betul ingat. Okay. So contoh je macam ni lah. Kan lambat. Okay, tuan-tuan jawab jinnah apa? Nampak? Dia lambat keluar supaya kita jawab dulu. Nampak? Dia keluar lah tapi lambat. Okay. So kat situ, tuan-tuan, di sistem ini yang company yang buat ni, tuan-tuan, yang bangunkan teknologi ni memang full IT, kepakaran mereka. Dan dia design ni dengan melibatkan ramai pakar-pakar Al-Quran, melibatkan banyak negara, untuk dapatkan satu pendekatan yang paling simple untuk general masyarakat yang tak ada latar belakang agama ni. Kalau tanya ustaz, ustaz tak payahlah guna ni sangat, kan? Nak pakai pun boleh, saya pun pakai. Tapi ni masyarakat awam yang memang almost tak tahu apa dia baca, inilah dia, tuan-tuan. Kalau tadi saya kata, orang kata ada alasan kan,
tak boleh nak pergi tu ini masa. Now tuan-tuan, dekat handphone kita saja tuan-tuan dah boleh settlekan masalah tu tuan-tuan. So saya bukan nak kata apa, cuma nak bagi tahu bahawa inilah dia solusi penyelesaian kepada masalah umat Islam tak faham. Setakat ini saya belum jumpa teknologi yang semacam ni. Waktu saya jumpa first tuan-tuan, saya memang tak tahu siapa developers, apa benda dia orang. Yang saya tahu teknologi ni gila. Saya terus sebab saya terlibat mengajar Quran harfiah yang duk buat pengatur-atur surau. Dengarlah 40 orang, lepas tu belakang sana ada main WhatsApp kan. Itulah level kuliah maghrib sebagian tempat tu lah kan. Tiba-tiba saya dapat satu opportunity yang saya tahu benda ni saya bawa insya-Allah 1 million umat Islam kalau di Malaysia lah. Itu at least tuan-tuan. Malaysia kita ada berapa? 16 juta Muslim. Tak apalah, kita target lah 1 juta dulu guna dalam tempoh setahun 2 tahun ni. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana life umat Islam tu? Tak sama dah tuan-tuan. Kan? Kalau Ramadan sebelum ni dia kosong imam baca, tahun ni tak sama tuan. Tahun ni dia dengar imam baca, lain. Sebab apa? Dia sudah tangkap kalimah-kalimah yang imam baca. You just imagine 500 kalimah dalam kepala otak kita. Tuan-tuan. So benda tu. So sistem ni kita design, dia akan berulang, repetition, untuk betul-betul mantap ingatan pada setiap kalimah yang kita belajar tu. Untuk insya-Allah kita tak go deep lah tuan-tuan. Tak pergi kepada kefahaman tafsir ke hatu. Of course kena datang surah masjid. Tapi kita buka satu pintu pendekatan Al-Quran yang mudah, yang semua orang, kalau dia satu orang yang bukan religious sangat pun, bukan satu orang yang berpegang pada agama, tapi dia guna, insya-Allah dia akan ubah. Dia akan semakin feel dengan Quran, dan dia tahu Quran ni satu benda yang memang kelazatan dia ada. So kat situ, dan tuan-tuan, teknologi ni doakan perjuangan kami semua sampai ke muncaknya. Tuan-tuan doakan generasi umat Islam, dan tuan-tuan pakailah teknologi ni tuan, untuk manfaat diri kita, family kita tuan-tuan. Ubah. Tuan-tuan bayangkan anak kita 9-10 tahun faham 100-200 kalimah Quran. Ingat tuan-tuan, lain tuan-tuan. So kat situ. So saya tak akan present panjang-panjang lagi. Itu saja saya nak tunjuk. Dan kenapa saya bawa teknologi ni, ada sebab dia. Itu tadi, kita ketagih mencari solution untuk umat Islam ni. Jalan keluar, kembali memahami kalamullah. Baca tajwid apa semua tu, yang itu jalan terus tuan-tuan. Alhamdulillah, terus pergilah kelas apa semua. Tapi jangan dikesampingkan. Bahkan kita bincang tengok tafsir tuan, faham tu nombor 1 tuan-tuan, baca tajwid tu nombor 2 sebenarnya. Faham tu dulu. Sebab apa? Sebab yang baca tajwid tu pun tak boleh buat tanpa faham perintah Allah daripada ayat waratilil Qur'ana tartila. Tuan-tuan faham kat situ baru buat tu yang ustaz-ustaz kita buat. Cuma ramai asatidzah tak mampu ajar faham sebab dia pun tak ada kekuatan bahasa Arab. So tak boleh nak ajar. So now tuan-tuan, kita design satu sistem very simple, yang mudah, yang insya-Allah semua peringkat umur boleh pakai, dan benda ni boleh insya-Allah merubah hidup umat Islam. So itu saja tuan-tuan. Sebagai show malam ni kan, untuk tunjuk macam mana saya bagi kunci lah. Sebenarnya kita kuliah, nanti next bulan kita sambung balik. Dan cuma ni, so kalau bulan depan saya datang, tuan-tuan dah nampak banyak kalimah dengan guna ni, at least sebulan lagi 200-100 kalimah. So kita buat tuan-tuan sistem ni untuk orang guna 5 kalimah je sehari kan, 5 kalimah cukup. Tapi kalau dia nak henjut 10, 20, 30 sekati lah. Sebab apa? Kita sasarkan 6 bulan. So 6 bulan, kalau 5 kalimah 6 bulan 180 hari, so 900 kalimah lah kan. Tapi kalau ada orang buat 3 bulan settle dan okey lah, tak ada hal tu. Sebab kita nak biar dia relax dia belajar. Okey, so saja, Allahu a'lam. Terima kasih banyak. So itulah kuliah kita malam ni. Bila azan lah. So aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.